يشركون ولا هو وحده لا ولا حول ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله أمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم surah Ibrahim ayat ke-24 hingga ayat yang ke-25. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pokok yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pokok itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi Nadir dan jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, Ashabul Fadilah, Tuan Imam Bilal, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Ta'ala di atas limpahan kurnia nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang yang beriman ucapkanlah salawat dan salam ke atasnya. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum ini kita telah membacakan daripada kitab Mustakhlas Tazkiyatul Anfus, Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus karangan Said Hawa rahimahullah ta'ala, yang merupakan intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kita telah membahaskan beberapa perkara bagaimana Nabi alaihimussalatu wassalam mereka berperanan untuk melaksanakan tanggungjawab mengajak manusia menyucikan jiwa mereka
Tugas-tugas mengajak manusia untuk menyucikan jiwa ini dilakukan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam, supaya proses penyucian jiwa manusia itu bertepatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mencapai matlamatnya. Pelbagai agama, pelbagai rencam bentuk pengibadatan yang dibuat oleh agama-agama yang lain, namun ia tidak mampu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjaya untuk menyucikan jiwa, melainkan beramal dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kerana itu setiap satu daripada proses penyucian jiwa itu ianya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dan ia disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan kita telah menyebutkan bagaimana sebuah hadis qudsi yang masyhur, yang seringkali dibacakan, Allah Ta'ala memberi beberapa syarat untuk manusia dekat kepadanya. Di antaranya mereka maftaradtu alaih, mereka bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, dan mereka menambah an-nawafil, perkara-perkara sunat ini, sehingga hatta uhibbah, sehingga Allah Ta'ala mencintai mereka. Dua komponen amalan fardu dan sunat ini dilaksanakan dengan konsisten, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan kepada hamba Allah Ta'ala ini, dan barulah manusia dapat benar-benar mendekatkan diri kepadanya. Artinya kalau manusia memilih cara yang lain untuk dekat kepada Allah Ta'ala selain daripada apa yang Allah syariatkan, ia tak akan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sejengkal. Maka satu-satu kaedah untuk mendekati Allah adalah dengan melaksanakan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan larangannya. Hadirin dirahmati Allah, kita menyambung daripada kitab. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain, amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, moga-moga bermanfaat ilmunya dan ilmu guru-guru kita bagi dua tempat tinggal, iaitu di dunia dan juga di akhirat. Sesungguhnya penyucian hati dan jiwa hanya akan terlaksana dengan banyaknya ibadah dan amal. Jika seseorang mengerjakannya dengan sempurna, maka saat itu hatinya menjadi kuat dengan nilai-nilai yang boleh menyucikan jiwa, dan akan nampak pengaruh serta hasilnya pada seluruh anggota tubuh, seperti lidah, mata, telinga dan anggota tubuh yang lain. Hasil yang paling nampak daripada jiwa yang suci adalah adab yang baik dalam berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, terhadap Allah dengan cara melaksanakan hak-haknya, termasuk di dalamnya mencurahkan jiwa untuk berjihad di jalannya, dan terhadap manusia sesuai dengan apa yang berlaku, sesuai juga dengan tuntutan keadaan dan perintah Tuhan. Hadirin muslimin muslimat sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, pengarang menyebutkan lagi bahawasanya proses penyucian jiwa hanya akan terlaksana dengan manusia melaksanakan ibadah dan amal. Kalau mereka tidak berbuat apa-apa, mana mungkin jiwa mereka dapat bersih. Kalau mereka tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala, maka mana mungkin mereka mampu semakin hampir kepada Allah Ta'ala. Maka apabila kita menyebut tentang proses penyucian jiwa, tazkiyatul anfus, maka ia berkait rapat dengan amal
dan ibadah yang kita lakukan itu sesuai mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka melaksanakan amal ibadah itu dengan cara yang sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, artinya bila mana mereka melaksanakan salat, mereka memastikan salat yang dilakukan itu sempurna rukun-rukunnya. Intipati pelaksanaan salat, sama ada hukum yang zahirnya ataupun batinnya, dilaksanakan memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Salatnya khusyuk, dari sudut hukum fiqhnya ia sah dan sebagainya. Pelaksanaan ibadah itu dibuat sesempurna mungkin. Semua ibadah, salat, zakat, puasa dan lain-lain, barulah ia dapat mencapai proses yang disebutkan tazkiyatul anfus, penyucian jiwa, dan manusia akan menampakkan padanya kesan dan pengaruh daripada pelaksanaan ibadah tadi. Sebab tu seringkali kita lihat bagaimana ada orang yang salat tetapi kekal melakukan kemaksiatan. Ada mereka yang melaksanakan ketaatan tapi masih melakukan kemaksiatan. Ianya berpunca daripada bagaimana pelaksanaan sesuatu ibadah itu, apakah ia dilaksanakan sesempurnanya sehingga ia berjaya memberikan pengaruh dan kesan yang baik kepada mereka yang beramal dalam suatu ibadah tersebut. Contoh paling mudah adalah salat. Bagaimana sifat salat itu? Ianya mencegah tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah daripada fahsya, kejahatan dan kemungkaran. Allah Azza wa Jalla menyebutkannya di dalam Al-Quran, secara khusus menunjukkan bagaimana ibadah salat ini begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan di antara hamba Allah Azza wa Jalla dengan Allah itu diukur dengan sejauh mana dan sesempurna mana hamba Allah Azza wa Jalla itu melaksanakan ibadah salat. Kalau salat fardunya mereka meringan-ringankannya, apatah lagi tidak menyempurnakan sepenuhnya ketaatan kepada Allah dalam perkara yang wajib terutamanya salat, mereka meruntuhkan salat seumpama mereka meruntuhkan agama, maka daripadanya boleh dilihat kesan daripada perilaku tersebut. Sebab tu pengarang sebut kesan pengaruh daripada amal ibadah ini, ia akan memberi kesan kepada jiwa. Hasilnya boleh dilihat pada anggota tubuh, bagaimana lidah mereka, bagaimana mata mereka, bagaimana anggota tubuh yang lain. Apakah ia berjaya memberi kesan ataupun tidak kepada mereka yang melaksanakan ibadah tersebut. Sebab itu apabila mereka melaksanakan ibadah salat dengan sempurna, secara sendirinya anggota tubuhnya terpelihara daripada melakukan kemaksiatan, lidahnya terjaga. Sebagaimana mereka menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang membatalkan salat tatkala melaksanakan salat, maka demikianlah orang yang benar-benar sampai kepada khusyuknya salat. Apabila mereka berada di luar salat, mereka tetap menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang membatalkan keimanannya, apatah lagi pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi salat itu boleh dilihat daripada kehidupan harian seseorang hamba Allah Ta'ala. Bagaimana mereka menjaga lidah mereka, mata mereka dan seluruh anggota tubuh mereka. Nah, hadirin mata Allah Ta'ala, dan mereka yang melaksanakan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menyucikan jiwa, dapat dilihat bagaimana mereka akan bersungguh-sungguh melaksanakan hak terhadap Allah Azza wa Jalla dan terhadap makhluk Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang melaksanakan solat, bila dia keluar daripada masjid,
dia buat sapah merata-rata, dia tak menjaga alam yang ada pada hari ini, dia melakukan pencemaran kepada alam, artinya dia telah menghilangkan tanggungjawabnya dalam menjaga hak sesama makhluk. Jadi orang yang benar melaksanakan ibadah, proses berjalan dalam proses tazkiyatul anfus ini, mereka memastikan sama ada mereka berada dalam ibadah atau peluang ibadah, kerana bagi orang beriman seluruh kehidupannya itu adalah ibadah. Mereka akan senantiasa melaksanakan hak orang lain ke atas dirinya dan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu mereka yang bersungguh melaksanakan ibadah ni siapa? Nabi, sahabat. Mereka ini merupakan orang yang paling menjaga ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah mensyariatkan suatu perkara, mereka dengan segera melaksanakan perkara tersebut. Apabila Allah Ta'ala melarang sesuatu perkara, mereka dengan segera meninggalkan perkara tersebut. Banyak contoh yang kita boleh lihat. Apabila Allah Ta'ala melarang meminum arak, di saat awal perkembangan Islam, waktu itu orang Islam masih lagi meminum arak. Lantas bila Allah Ta'ala turunkan perintah tersebut, dengan segera para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kisah yang masyhur kita dengar, para sahabat pakat duk keluar, simpanan arak mereka di rumah-rumah, buangnya keluar apabila datang syariat Allah Ta'ala. Kan itu orang beriman, mereka dalam perkara syariat Tuhan, mereka tidak ada pilihan baginya melainkan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Jadi kalaulah kita kadang-kadang merasa berkira-kira, berasa berat tentang suatu perkara dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka kita mesti berusaha membaiki diri kita supaya tidak lagi berkira-kira dalam melaksanakan perintah Tuhan. Kadang-kadang orang kita berkira-kira dalam perkara zakat, kadang-kadang orang kita berkira-kira dalam perkara dunia ini apabila melibatkan perintah Tuhan dan ia tidak sesuai dengan kehendak mereka. Banyak contoh. Saya ingat apabila ada orang yang mereka bermuamalah, mereka berjual beli, contohnya emas. Seringkali saya ingatkan, saya tak tahu di Selangor macam mana, tapi di Kelantan ni perkara biasa. Orang datang jual emas, dia menawarkan jual beli itu secara beransur-ansur. Bayar lu 5 kali bayar, 4 kali bayar. Benda tu biasa kadang-kadang di Pantai Timur ni. Cuma bila kita nak tegur orang kampung, kita duduk di kampung nak tegur orang kampung, jual beli emas secara beransur-ansur ni tak boleh. Kerana emas ni barang ribawi. Nabi sebut al-dhahabi wal-dhahabi wal-fiddati. Emas mesti ditukar dengan emas. Transaksi itu mesti berlaku dalam masa yang sama. Kata ni hadis sahih. Mana artinya jual beli itu mesti berlaku transaksi yang sama. Nak sebut pada orang kampung ni bukan satu benda yang mudah. Barangkali tuan-tuan di bandar ni orang terpelajar, mudah kita nak, orang Kelantan kata nak kacak kira, nak cakap satu benda. Orang mana barangkali dia lebih educated, kita sebut satu benda ini hujahnya, Islamnya begini, kita sebut hujah, mudah nak terima. Tapi kalau kita sebut pada orang kampung ni, tak kira lah kita balik daripada luar negara, duduk mengaji 10 tahun 20 tahun pun, tapi ia bukan suatu benda yang mudah untuk merubah pengamalan, apatah lagi untuk merubah perkara yang telah sebati sekian lama dalam masyarakat. Tak mudah. Dia berasa berat. Apa tak boleh? Dulu boleh ya. Dulu Tok Imam tu pun beli juga, dia kata. Hujah Tok Imam. Bini Tok Imam tu beli 5 kali dah dengan saya bayar ansur-ansur. Kita nak kata Tok Imam tu tak betul, salah, tak kena pula. Kerana dia seakan-akan kita menafikan peranan para
ilmuwan, orang-orang yang berjasa, da'i dalam masyarakat yang telah berbakti sekian lama. Kita nak banding amal ibadah kita dengan Tok Imam Kapur ni pun jauh langit dengan bumi. Nah, mereka banyak berbakti. Nah, sebelum kita duk belajar agama lagi, dia duk mengajar dah agama, ajak dah orang kepada Allah. Banyak jasanya pada masyarakat. Jadi bagaimana nak imbangi tu? Nak sebut, nak bawa, tak boleh. Bahawa perkara ni dilarang oleh agama, walaupun kita berasa seronok, berasa biasa, berasa untung, tapi dia tidak dibenarkan oleh syariat. Nak sebut tu dengan penuh tertib supaya ia tidak melukakan orang lain. Dalam masa yang sama, kita nak sampaikan mesej perintah Tuhan itu. Jadi hadirat-hadirat mati Allah, sebab itu apabila dalam perkara penyucian jiwa ini, manusia yang berada dalam proses ini, tazkiyatul anfus ini, tidaklah mereka itu berpisah daripada masyarakat terus. Kerana orang menggambarkan orang yang lalu salik, orang yang berjalan dalam proses menyucikan jiwa ini, biasanya digambarkan mereka berpisah terus daripada masyarakat. Sedangkan Nabi SAW, sahabat yang paling dicintai Allah, mereka tidak memisahkan kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Sehingga kita lihat ibadah-ibadah yang besar, ganjarannya itu dilaksanakan dengan bermasyarakat. Nah, ibadah-ibadah yang kita laksanakan yang besar ganjaran ini dilaksanakan dengan kita bersama dengan komuniti, bersama dengan masyarakat. Contoh apa? Solat berjemaah. Solat seorang pahalanya sikit, solat secara berjemaah pahalanya lebih banyak. Maka ibadah-ibadah yang berjemaah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang lebih besar, lebih tinggi. Menunjukkan bagaimana Allah Taala didik bahawa kita tidak boleh berpisah daripada komuniti hatta dalam beribadah. Dan begitu juga orang yang berjalan dalam proses menyucikan jiwa, mereka tak boleh memisahkan diri mereka daripada masyarakat. Salat berjemaah, ibadah haji dan umrah, apa saja. Haji lah ketika ibadah yang paling tinggi selepas jihad. Dilaksanakan secara beramai-ramai. Tak ada orang tawaf seorang-seorang, tak. Tak ada orang duduk di Mina seorang-seorang, tak. Nah, semuanya dilaksanakan secara berjamaah, menunjukkan bahawa proses penyucian jiwa itu tidak memisahkan manusia daripada masyarakat. Hatta Nabi bila disyariatkan oleh Allah Ta'ala dengan syariat Allah Azza wa Jalla ini untuk disampaikan kepada manusia, tidak berlaku lagi Nabi bersunyi-sunyi di Gua Hira berhari-hari meninggalkan masyarakat pada waktu itu. Tidak. Sebelum syariat memang berlaku, tetapi setelah disyariatkan Islam untuk Nabi sampaikan kepada manusia, tidak ada lagi proses menyendiri seorang diri itu. Berhari-hari makan masanya tidak berlaku lagi, tetapi digantikan dengan salat malam, qiyamul lail. Dan hadirat-hadirat mati Allah Ta'ala, kerana itu bagi mereka yang melaksanakan perintah Tuhan, yang berjalan atas proses tazkiyatul anfus, penyucian jiwa ini, mereka tidak boleh memisahkan dirinya daripada masyarakat, kerana kebaikan, kemolekan dirinya yang diusahakan akan dibuktikan, dizahirkan pada tingkah lakunya, dengan dia juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, seumpama seorang bapa yang istiqamah melakukan kebaikan, semayang berjemaah, berbuat ketaatan, dengan sendirinya dia bukan hanya mengajak dirinya berbuat baik, dia akan bergerak sama mengajak ahli keluarga, isteri dan anak-anaknya melakukan kebaikan dengan sendiri. Sebab tu kalau orang yang betul buat baik, dia takkan buat baik hanya pada diri dia, dia akan ajak orang lain buat baik. Ini tanda proses tazkiyatul anfus itu bertambah baik dan dia bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita lihat para sahabat, orang yang paling bersungguh-sungguh dalam ibadahnya.
Kalau solat malam tu, kita boleh lihat bagaimana diceritakan Nabi. Hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin, dalam Muslim ada. Bagaimana dalam kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, karangan Imam Al-Baihaqi pun ada cerita bagaimana Nabi bila dilihatnya solat malam, sahabat ikut. Bila Nabi baca surah Al-Baqarah, Nabi teruskan dengan surah Ali Imran. Panjang solat malam Nabi sehingga para sahabat menunggu bila Nabi nak selesai. Artinya itu keadaan Nabi solat malam. Sahabat mereka juga solat malam. Lama mereka mengisi diri mereka dalam solat malam. Tetapi apabila sampai seruan jihad oleh baginda Nabi kepada para sahabat, mereka tidak menunggu-nunggu dan menangguh-nangguh, tapi mereka melaksanakan dengan segera apa yang Allah perintahkan tadi. Menunjukkan pada kita bahawa sahabat apabila perkara ibadah ruhiyah melibatkan diri mereka, mereka laksanakan bersungguh-sungguh, dan manifestasi kejayaan mereka dalam melaksanakan ibadah tersebut dizahirkan dengan mereka menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan jihad. Kenapa jihad itu bukan sekadar yang kita lihat pada kerangka barat yang melihat jihad hanya perang memusuhi orang dan membunuh orang lain. Tidak. Tetapi jihad kerangkanya sangat luas untuk menyebarluaskan syariat Allah dan mengajak manusia menyembah Allah. Sebab tu ada, kalau kita baca dalam sirah, ada tempat-tempat yang rajanya zalim, penduduk negeri tersebut menghantar surat kepada pemerintah Islam supaya berlakunya jihad, supaya mereka dapat menerima syariat Islam dan merasai keadilan Islam tersebut. Nah, ini tunjuk bagaimana. Kerana itu Al-Qardawi bila menyebutkan tentang jihad, dia kata ini ibadah yang sangat besar. Kerana dia ibadah bukan sahaja kepada orang yang pergi berjihad itu mendapat janji syahid dan lain-lain, masuk syurga tanpa hisab dan lain-lain, tetapi ia memberi kebaikan kepada wilayah-wilayah yang umat Islam berjihad padanya. Kerana orang Islam bila mereka berjihad, mereka penuh dengan tertib. Mereka tak lagi serang mengejuk tempat yang mereka nak buka wilayah tersebut. Mereka datang dengan rundingan, mari terima Islam, tak terima Islam boleh bayar jizyah, menerima perlindungan daripada kekuasaan Islam. Nah, malah ada satu kisah bagaimana gerombolan tentera Islam pergi menyerang suatu wilayah tanpa memberi rundingan dan lain-lain. Apabila masyarakat di wilayah tersebut, mereka adukan hal tersebut kepada qadi qudha, ketua hakim. Ketua hakim memerintahkan gerombolan tentera Islam itu keluar daripada wilayah yang mereka serang, kosongkan serta-merta, dan ikut proses yang telah Allah Ta'ala, yang telah baginda Nabi tunjukkan dalam berperang. Erti pernah berlaku pada wilayah bukan Islam, mereka boleh mengadu pada qadi qudha apabila orang Islam berperang tak ikut tata cara yang telah digariskan oleh baginda Nabi. Dan tentera Islam boleh patuh dengan begitu saja. Menunjukkan bagaimana orang Islam dalam setiap perbuatan kehidupan mereka penuh dengan tertib. Beribadahnya tertib, berperangnya tertib. Hatta saya kira salah satu agama yang mengajak kita apabila berperang, yakni agama Islam ini, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, penuh dengan tertib. Berbeza dengan apa yang orang Islam lalu di Iraq, di wilayah-wilayah lain. Apabila tentera Amerika Syarikat masuk menyerang, mereka tidak ada tertib itu, mereka menyerang siapa saja yang mereka kehendaki. Ini sebagai contoh. Hadirin dirahmati Allah, menyambung daripada kitab. Kemudian kata pengarang, penyucian jiwa memiliki berbagai pangkalan seperti salat, infak, puasa, haji, zikir, berfikir, membaca Al-Quran, bermuhasabah, mengingati mati, dengan syarat dikerjakan dengan baik dan sempurna. Jadi apabila kita menyebut tazkiyatul anfus, medium keadaan pelaksanaan tazkiyatul anfus ini banyak pada ibadah yang kita sebutkan tadi.
Apabila kita mengeluarkan harta, infak, ia juga proses membersihkan jiwa. Kita beri harta, Allah Ta'ala bersihkan jiwa. Kemudian begitu juga salat, ibadah yang dilakukan, zikir, baca Quran. Semua ini adalah pangkalan bagi tazkiyatul anfus, penyucian jiwa. Dan pelaksanaan ini diletakkan tata caranya oleh baginda Nabi. Bila salat, Nabi ajar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila salat, salatlah sebagaimana aku sembahyang. Nabi tunjuk, dan panduannya dilihat dalam hadis. Begitu juga infak. Yunfiqun. Mereka yang memberikan hartanya ke jalan Allah, semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Ni antaranya Abu Bakar yang disebut dalam Quran. Orang yang memberikan hartanya untuk menyucikan jiwa, menjadi orang yang seronok mengeluarkan hartanya ke jalan Allah. Ada manusia dia merasa seronok menerima harta, tetapi berbeza Abu Bakar. Contoh tauladan bagi kita, orang yang memberi harta dan dia seronok memberikan hartanya ke jalan Allah Ta'ala. Demikian juga dalam perkara ibadah saum. Tasum, kita diperintahkan berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Dalam puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa itu diberikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebagaimana kepada orang-orang yang terdahulu. Perintah itu berlaku. Dan begitu juga baginda Nabi SAW mengajar tata cara pelaksanaan puasa itu, bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi menahan seluruh anggota daripada melakukan kemaksiatan. Dan demikian juga haji sebagai ibadah yang sangat tinggi selepas daripada jihad, sehingga baginda Nabi menyebutkan antara ibadah yang boleh mengampunkan dosa itulah haji. Dalam hadis Nabi sebut al-hajju yahdimu ma qabla. Haji ini mengampunkan dosa yang telah lalu. Ini ibadah-ibadah yang disebut secara khusus oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dan disebut oleh baginda Nabi kelebihan-kelebihan dan kebaikannya. Dan demikianlah ibadah-ibadah yang lain, apabila dilaksanakan dengan sempurna, dengan baik, kita akan lihat bagaimana kesannya pada jiwa kita berlakunya pembersihan. Sebab tu orang yang seronok membaca Quran, orang yang seronok berzikir, orang yang seronok melaksanakan ibadah, apabila orang bercakap tentang maksiat, dia rasa tak seronok berada padanya. Orang yang seronok berada pada majlis ilmu, dia tak seronok dengar perkara yang selain daripada majlis ilmu, yang tidak menyebabkan dirinya bertambah dekat kepada Allah Ta'ala. Azan. Dah bila sambung ni? Sikit kan? Betul.
La ilaha illallah. Hadirin dirahmati Allah, ya. Demikian ibadah-ibadah yang semuanya sifatnya apabila dilaksanakan dengan sempurna, ia akan memberikan kesan yang baik, apatah lagi mengubah tingkah laku seseorang hamba Allah Ta'ala itu. Dan proses itu berlaku sedikit demi sedikit. Bertambah sempurna ibadah yang dilakukan, maka bertambah baik perubahan yang berlaku ke atas diri hamba Allah Ta'ala ini. Sebab tu janganlah kita meletakkan, ada orang kata, Ustaz, kalau saya solat masih lagi buat maksiat, baik tak payah solat. Tak betul. Kerana proses itu berlaku sedikit demi sedikit. Sebab tak ada orang yang solat terus jadi khusyuk. Kerana solat itu memerlukan tamrinat, memerlukan latihan. Kerana itu adanya solat sunat sebagai latihan, adanya solat yang wajib, adanya solat malam. Semua proses itu membantu hamba Allah Ta'ala ini sedikit demi sedikit bertambah baik. Batu orang solat, walaupun dia buat maksiat, tapi dia usaha memperbaiki solatnya, sedikit demi sedikit dia boleh lihat perubahan dalam dirinya. Ia akan semakin melakukan kebaikan dan menikmati ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan ini. Dan demikianlah contoh yang lain, mengingati mati, ia juga bahagian daripada ibadah, sehingga disebutkan kafa bil mauti mau'izah, sebaik-baik peringatan itu adalah kematian. Melihat kematian dia memberi kesan pada jiwa. Kadang-kadang kita tengok orang aksiden, tengok depan mata kita, seminggu dua tu bawa kereta slow lah, sebab takut mati. Tapi selepas pada tu bawa laju balik. Tapi bagaimana orang beriman, dia melihat suatu kematian itu suatu proses perpindahan alam daripada alam dunia ke alam barzakh. Dan apakah yang menjadi bekal yang paling baik dalam melalui proses perpindahan alam itu? Pastinya ibadah dan amal ketaatan. Maka apabila orang beriman melihat kematian, dia melihatnya daripada perspektif berbeza, iaitu mengumpul sebaik mungkin kebaikan dan ketaatan. Di dunia inilah menjadi ladang untuk mereka memperbanyakkan ketaatan dan kebaikan. Sebab itu proses tazkiyatul anfus ini berlaku sedikit demi sedikit. Peringkat demi peringkat. Dia tak datang bertukar serta-merta, tidak. Maka kita semualah yang sedang berjalan dalam proses itu. Pengakhirannya bila? Saat kita mati. Itulah pengakhiran proses penyucian jiwa. Jadi itulah sedikit daripada kuliah pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan hadapan, dan mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada hadirin dan hadirat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita, isteri dan anak-anak kita. Moga-moga dengannya dimasukkan kita dalam syurga bersama baginda Nabi SAW. Amin ya Rabb. Wallahu ta'ala alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Aman wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr.